KPM. Mari kita renungkan, teliti dan berfikir alam di sekeliling kita. Bumi yang terhampar luas, lautan yang membiru dengan penuh hidupan di dalamnya, gunung yang menjadi pasak kepada bumi, langit yang membiru, awan yang terapung, serta pelbagai kehidupan, flora dan fauna yang indah, mendamaikan haiwan-haiwan ternakan, sama ada yang jinak ataupun yang berada di dalam hutan. Begitu juga dengan haiwan-haiwan yang ada di kawasan persekitaran rumah kita. Persoalannya, untuk siapa dan mengapa? Anda sedang menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa K. Seperti biasa, suka Nisa nak ingatkan kepada anda semua agar kekal menjaga SOP di mana saja kita berada. Sekiranya perlu keluar rumah di atas urusan-urusan penting, jangan lupa pakai pelitup muka dengan betul dan kemas. Jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun serta gunakan gel pembasmi kuman apabila perlu untuk sanitasi tangan anda. Baiklah, sebentar tadi kita telah buka episod ini dengan sebuah renungan yang dibacakan oleh guru yang akan bersama-sama dengan kita untuk episod kali ini. Jadi jom kita persilakan Ustazah Salina. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah. Berjumpa lagi kita ya, berjodoh betul syukur. kita ni. Alhamdulillah. Hari ini Ustazah Salina dari SMK Taman Datuk Harun akan bawakan kita satu lagi topik yang sangat-sangat menarik untuk kita sama-sama belajar dengan rakan-rakan yang akan bersama-sama dengan kita sebentar lagi ataupun rakan-rakan di rumah. Jadi seperti biasa, subjek kita hari ini adalah pendidikan Islam. Sebelum saya tanya Ustazah kan, apa yang kita nak belajar pada hari ini, mestilah saya nak jemput kawan-kawan saya masuk ke kelas. Ya, silakan. Baik, mana dia rakan-rakan saya? Hai, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Dengar tak suara Kak Nisa? Okey, baiklah, kita akan berkenalan dengan mereka terlebih dahulu. Ini adalah rakan-rakan kita juga dari SMK Taman Datuk Harun Petaling Jaya. Ini murid-murid Ustazah ya? Murid-murid Ustazah tingkatan 4 digital. Tingkatan 4 digital. Jadi jom kita berkenalan dengan mereka. Kita mulakan dengan Ardini. Sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum. Nama saya Ardini Husna binti Muhammad Yusri. Nama panggilan Ardini. Baik. Okey, terima kasih. Seterusnya silakan Ain. Assalamualaikum. Nama saya Nur Ayafia binti Muhammad Yusri. Ya. Baik, terima kasih Ain. Seterusnya kita nak berkenalan dengan rakan kita yang bernama Zakwan. Silakan Zakwan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Zakwan Iskanasya binti Syahrid. Nama panggilan saya Zakwan. Baik, terima kasih Zakwan. Seterusnya Azri, silakan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Azri Aidil Adnan. Nama panggilan saya Azri. Baik Azri, seterusnya kita ada Farah. Silakan Farah. Assalamualaikum, saya Farah Farhani Semaji Zambi. Boleh panggil Farah. Baik, terima kasih. Dan terakhir sekali kita ada Syafizul. Silakan Syafizul, perkenalkan diri anda. Nama saya Syafizul Azri bin Kurnia Alahi. Nama panggilan saya Syafizul. Baik, Syafizul. Itu dia rakan-rakan kita yang bersama-sama dengan kita menerusi Google Meet dan diharapkan rakan-rakan di rumah semua dah bersedia di hadapan kaca TV masing-masing untuk kelas kita pada pagi ini. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut kepada topik kita pada hari ini, jom kita sama-sama tonton sebuah video yang telah kita sediakan. Jom.
Pada pendapat saya, sembelihan dalam Islam tidak dianggap sebagai menzalimi binatang. Seperti mana dalam kejadian Nabi Ibrahim AS mendapat mimpi bahawa baginda perlu mengorbankan anaknya iaitu Ismail. Meskipun ujian itu berat, beliau tetap melaksanakannya. Mengikut hadis sabda Rasulullah SAW, apabila kamu ingin membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Dan apabila kamu ingin menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Penyembelihan dalam Islam tidak sekali menzalimi haiwan. Hal ini kerana kita memiliki rukun penyembelihan dan syarat-syarat sah penyembelihan. Dan di dalam Islam juga mengatakan hukum penyembelihan ialah wajib. Jadi dalam rukun Islam ada mengatakan kita perlu menggunakan peralatan yang tajam kecuali kuku dan pulang. Hal ini membuktikan bahawa ketika melakukan penyembelihan kita tidak menyiksa haiwan itu kerana kita menggunakan alat-alat yang tajam. Sembelih dalam Islam tidak menzalimi haiwan tersebut kerana dalam Islam telah menetapkan perkara sunat penyembelihan, iaitu penyembelih haruslah menajamkan pisau agar dapat menyenangkan haiwan tersebut. Penyembelih juga haruslah menyembelih pada waktu siang, menghadap kiblat dan membaca Al-Fatihah semasa permulaan penyembelihan. Itu dia perkongsian dari rakan-rakan kita berkenaan dengan sembelihan cara Islam. Jadi Ustazah Salina, adakah itu topik kita pada hari ini? Ya, betul tu Nisa, sebab topik ini sangat-sangat penting Ramai orang tak biasa dengan sembelihan ni. Betul. Sebab kita dapat hidangan makanan yang memang dah tersedia. Betul. Dan tak lama lagi Hari Raya Aidiladha akan tiba. Ya, betul. Jadi bila kita bercakap mengenai sembelihan ni sangat-sangat orang kata apa popular lah di waktu-waktu ini. Baiklah, sebelum kita pergi kepada topik kita dengan lebih lanjut, saya nak jemput Ustazah untuk kita sanitasi dahulu tangan kita sebelum kita mulakan kelas. Ini adalah bukan nak kata norma baharu, dah jadi kebiasaan kita setiap hari membasmi mandi tangan kita. Maklumlah kita dah pergi pegang macam-macam kan. Rakan-rakan di rumah pun kekal menjaga keselamatan diri anda di mana saja anda berada. Kita akan teruskan kelas kita selepas ini. Jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa. Kita ada Ustazah Salina dan juga rakan-rakan saya dari SMK Taman Datuk Harun Petaling Jaya bersedia untuk kelas pendidikan Islam kita pada hari ini dengan topik kita penyembelihan. Baiklah, kita akan teruskan kelas kita. Ustazah Salina, saya nak tanya rakan-rakan saya, adakah anda sudah bersedia? Kalau dah bersedia, bagi Kak Nisa double thumbs up. Rakan-rakan di rumah pun boleh double thumbs up. Okey, baiklah, semua dah bersedia nampaknya. Jadi silakan Ustazah. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nisa, adik-adik di Google Meet dan juga adik-adik di rumah walau di mana saja berada. Ya. Tadi sebelum kita mulakan, Ustazah telah mulakan dengan satu video tentang renungan tentang alam. Ya. Sebelum kita nak memulakan tajuk ini, ada satu persoalan dan Ustazah meninggalkan anda dengan satu persoalan, iaitu alam ini dan setiap yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam alam ini untuk siapa dan mengapa. Jadi untuk menjawab soalan ini pastilah kita mendapatkannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan yang mencipta kita dan seluruh alam ini. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 29 yang bermaksud,
Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi, kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit, lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Nampak perkataan yang besar tu? Untuk kamu. Siapa dia kamu? Kamu. Ya. Semua kita adalah kamu dalam ayat ini. Iaitu Allah jadikan alam ini dan segala isinya adalah untuk kita. Mengapa? Okey. Dalam surah Al-Baqarah ayat 126 pula yang bermaksud sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pertukaran malam dan siang dan kapal-kapal berlayar di laut dengan membawa benda-benda yang bermanfaat kepada manusia. Demikian juga air hujan yang Allah turunkan dari langit, lalu Allah hidupkan dengannya tumbuhan di bumi sesudah mati, serta ia biarkan padanya daripada pelbagai jenis binatang. Demikian juga peredaran angin dan awan yang tunduk terapung-apung di antara langit dengan bumi. Sesungguhnya semua itu ada tanda-tanda, yakni yang membuktikan keesaan Allah bagi kaum yang menggunakan akal fikiran. So apa tujuannya murid-murid? Tujuannya ialah untuk menunjukkan keesaan kebesaran Allah dan kita menggunakan akal fikiran kita untuk kita manfaatkan segala apa yang telah Allah jadikan. Jadi pada hari ini, ini adalah antara haiwan yang Allah jadikan. Ada banyak lagi ya Nisa dan adik-adik. Ini yang kita nampak. Adik-adik boleh kenal tak ni? Satu-satu ni. Ada tak yang Nisa tak kenal? Semua kenal Ustazah. Semua kenal. Okey, bagus. Bagus pengetahuan sains ya. Okey. Persoalannya bagaimana kita nak jadikan haiwan ini seperti ini, iaitu hidangan, makanan untuk kita. Ya. Okey, boleh tanya adik dekat studio, kita nak warm up sikit suara-suara adik-adik kita dekat Google Meet ni. Bersedia bagaimana semua? Kalau adik-adik nak jadikan ayam hidup tadi jadi ayam panggang ya. Kambing tadi jadi lamb shank. Apa agaknya ikhtiar kita sebagai manusia? Ada yang nak kongsikan? Ya, boleh ada yang nak angkat kongsikan? tangan. Kalau tak ada angkat tangan, kita pilih. Ya, okey. Ada rakan-rakan kita yang nak cuba? Mestilah melalui proses sembelihan. Melalui proses sembelihan. Tetapi mungkin Ustazah nak tanyalah juga kan. Pernah tak Nisa ataupun adik-adik di Google Meet ni, pernah tak anda menyaksikan atau melihat atau terdengar beberapa kaedah yang tak boleh diterima akal manusia memperlakukan kepada haiwan untuk dijadikan makanan. Ustazah pernah tengok dalam beberapa YouTube lah kan. Mungkin kita nak dengar adik-adik di Google Meet pernah tengok tak? Okay, siapa yang pernah tengok? Apa yang mereka lakukan? Boleh kongsikan? Ya. Boleh dengar suara? Okey. Ain, silakan. Ain Afiah, silakan. Apa yang saya perhatikan menggunakan mesin pengisar untuk memotong binatang tu. Kepala kambing. Memang ada ya. Nampak macam genuine video tu menggunakan motong mesin pengisar, dimasukkan haiwan itu hidup-hidup. Mungkin ada lagi yang nak bagi pandangan? Ada nak bagi cerita dia? Okey, Syafizul. Syafizul silakan. Apa yang Syafizul pernah lihat? Dia ketuk kepalanya berkali-kali. Ada juga yang menggunakan kaedah diketuk kepalanya berkali-kali. Ada mungkin ada siapa-siapa lagi nak bagikan cerita dia? Okey, Zakwan. Silakan Zakwan. Direndam di dalam air panas sehingga mati lemas. Ini beberapa kaedah manusia menggunakan kaedah-kaedah ini mengikut akal fikiran mereka. Dalam Islam, kita sebagai umat Islam, Allah telah berikan kita garis panduan iaitu sembelihan mengikut Islam. Inilah yang kita nak pelajari, hasil pembelajarannya yang akan anak-anak di rumah dan juga anak-anak di Google Meet, iaitu yang pertama kita akan menyatakan maksud, hukum dan dalil sembelihan, menjelaskan rukun, syarat sah, perkara sunat dan makruh sembelihan, merumuskan hikmah sembelihan dari sudut syarak dan sains. Okey, jom kita teliti satu persatu tajuk yang kita akan pelajari.
Yang pertama kita nak tengok maksud sembelihan. Maksud sembelihan kita akan lihat dari dua aspek ini, iaitu pada bahasa dan pada istilah. Pada bahasa bermaksud memotong. Memotong. Sembelih tu maksudnya memotong. Pada istilah, murid-murid di Google Meet boleh nampak tak tulisan tu? Boleh rujuk dalam buku teks masing-masing. Pada istilah. Apa dia pada istilah? Kita baca sama-sama di rumah ya. Ikut Ustazah baca. Menyembelih binatang yang halal dimakan dengan cara memutuskan urat halkum dan urat marik. Itulah maksud sembelihan dari segi istilah. Ada 3 poin utama, iaitu halal, binatang tu mesti halal. Kalau binatang tak halal walaupun kita sembelih, tetap tidak halal. Tetap tidak halal. Ya. Dan mesti memutuskan ada 2 urat, iaitu urat halkum dan juga urat marik. Kalau dalam bahasa sainsnya ialah trakea, halkum di tengah-tengah tu dan juga urat marik. Ya. Esophagus. Dipanggil esophagus, urat marik. Okey. Itu dari segi maksud. Seterusnya kita lihat pula hukum. Apa agaknya hukum sembelihan dalam Islam? Dalam Islam kita ada hukum harus, wajib, sunat, makruh, haram. Ya. Cuba kita tanya adik-adik dekat Google Meet. Apa agaknya hukum sembelihan ni? Siapa dia jawapannya? Okey, Azri. Nampak tangannya kat tepi. Okey, silakan Azri. Hukum wajib. Wajib. Apa jadi kalau kita tidak melakukan sembelihan secara Islam pada haiwan yang kita nak makan? Ya Azri, hukumnya wajib dan kalau kita tak sembelih, haiwan tersebut akan dinamakan sebagai mungkin tak dengar. Sebagai? Ya, sebagai bangkai. Ya, sebagai bangkai namanya. Okey, hukumnya wajib untuk dijadikan hidangan supaya kita dapat makanan yang halal dan sebagai tanda taat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Okey, Ustazah harap murid-murid di rumah telah mencatat, mencatat iaitu maksud sembelihan dan hukum sembelihan. Okey. Seterusnya, ini adalah dalil, ya, dalil yang menunjukkan sembelihan ini disyariatkan, difardukan, diwajibkan kepada kita sebagai umat Islam. Kita lihat panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah, iaitu ayat yang ketiga, ya, surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Boleh tak Ustazah nak minta anak-anak murid Ustazah di dalam Google Meet untuk bacakan ayat ini? Siapa yang boleh bacakan ayat ni? Okey, Zakwan. Silakan Zakwan. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنتيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم. Okey, Alhamdulillah, terima kasih. Ini adalah potongan ayat, ada lagi sambungan ayatnya. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma zakkaitum. Apa maksudnya? Diharamkan kepada kamu, kepada kita semua, ya, bangkai, iaitu binatang yang tidak disembelih, darah yang mengalir, ya, daging babi, termasuk semuanya, bukan saja daging, kulit, organ dalamannya dan semuanya, dan binatang-binatang yang disembelih kerana lain dari Allah, selain dari Allah, bukan kerana Allah, mungkin kerana pemujaan, dan yang mati tercekik, dan yang mati dipukul, dan yang mati jatuh dari tempat yang tinggi, dan yang mati ditanduk, dan yang mati dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, ya, sebelum habis nyawanya. Ini panduan dan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita berdasarkan Al-Quran. Manakala berdasarkan hadis pula, apa yang diberikan panduan dan bimbingan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Boleh Ustazah minta siapa pula yang nak bacakan hadis ini? Hadis Rafi' bin Khadij. Oh, Syafizul dah angkat tangan. Laju Syafizul dah angkat tangan dah. Silakan Syafizul. Okey. Rafi' bin Khadij meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Sallallahu alaihi wasallam. Dama wa ma anharat dama wa zukira smullahi alaihi faqulu. Riwayat Al-Bukhari. Maksud setiap yang ditumpahkan darahnya dengan menyebut nama Allah, maka makanlah. Ya, ini panduan dan bimbingan daripada Rasulullah. Setiap yang ditumpahkan darahnya, maknanya mesti ada darah yang mengalir daripada haiwan itu dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah, maka makanlah. So ini dua panduan yang kita dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semestinya lah panduan itu diamalkan oleh Rasulullah sendiri sebagai panduan kepada kita, ya, supaya kita dapat melakukan sesuatu yang betul dalam kehidupan kita. Okey. Jom kita saksikan ataupun kita pelajari apa dia sembelihan. Kalau tadi kita dah tahu maksud dan juga dalilnya. Okey. Kita lihat pula iaitu rukun. Rukun ini apa, murid-murid? Murid-murid di rumah boleh jawab tak? Rukun ialah perkara yang mesti ada dalam satu proses sembelihan. Kira macam syarat wajib Ustazah, ya? Ya, mesti ada. Kalau tak sembelihan tu tak berlaku, ya. Rukun ialah perkara yang mesti ada. Kalau tak ada benda ni, tak jadilah sembelihan tu. Baik. Okey. So boleh kita nak tanya murid-murid kita di dalam Google Meet ini, apa agak-agaknya rukun sembelihan? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Ya, Azri. Silakan Azri. Okey, laju je angkat tangan. Okay, silakan. Ya. Okey, Azri boleh unmute. Mungkin tersekat sikit videonya di situ. Okey, siapa yang nak bantu Azri? Ada rakan lain yang boleh bantu? Ya, okey, Ardini silakan. Ardini silakan. Binatang yang hendak disembelih. Binatang. Okey, mesti ada binatang yang nak disembelih. Sebelum ada binatang yang nak disembelih, apa dia? Azri dah muncul dah. Apa dia, Azri? Okey. Orang yang menyembelih. Orang yang menyembelih. Kalau tak ada orang, macam siapa yang nak sembelih binatang tu kan? Okey, tadi Ardini dah sebut binatang yang nak disembelih. Ada lagi tak? Ada lagi tak? Ya, silakan Farah. Pisau untuk penyembelih. Okey, pisau yang digunakan untuk menyembelih. Okey, so ada 3 ya. Ingat, ada 3 rukun sembelihan. Orang yang nak menyembelih ataupun penyembelih, binatang yang kita nak sembelih itu, iaitu binatang sembelihan, dan alat yang kita gunakan, iaitu alat sembelihan. Mudah sahaja nak ingat sebab tak banyak pun, ada 3. Orangnya, binatangnya dan alatnya. Okey. Seterusnya, okey, setiap ketiga-tiga rukun ni mesti ada syarat. Ya, mesti ada syarat-syaratnya supaya pelaksanaan sembelihan ini sah. Rukun dah ada dah. Apa pula syarat-syaratnya? Okey, cuba kita perhatikan syarat penyembelih ataupun kita tengok rukun yang pertama iaitu penyembelih. Baiklah, Ustazah, sebelum kita pergi kepada syarat-syarat sembelihan bagi ketiga-tiga rukun yang telah kita pelajari sebentar tadi, saya harapkan rakan-rakan di rumah pun turut bersedia dengan jawapan masing-masing. Lihat apakah jawapan anda sama dengan apa yang Ustazah nak kongsikan. Kita akan beristirahat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali ke teras di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Terima kasih kerana masih menonton teras di Didik TV KPM. Kita akan teruskan kelas kita berkenaan dengan topik sembelihan bersama dengan Ustazah Salina dari SMK Taman Datuk Harun Petaling Jaya. Jadi jom Ustazah, kita teruskan kelas kita. Silakan. Okey, Alhamdulillah. Kalau tadi murid-murid ingat lagi tak? Kita telah pun sama-sama membincangkan apa dia rukun sembelihan. Apa dia rukun sembelihan? Ada berapa? Tiga. Apa dia tadi? Penyembelih. Binatang yang nak disembelih atau betul. Binatang sembelihan. Yang ketiga, pisau yang tajam, alat menyembelih. Alat penyembelihan. Okey, so Alhamdulillah ingat ya 3 perkara tadi, dan ketiga-tiga perkara ini mesti ada syaratnya supaya sembelihan tadi sah. Ya? Okey, kita tengok dahulu syarat untuk penyembelih. Okey, syarat untuk penyembelih yang pertama mestilah dia beragama Islam. Ya, mestilah dia beragama Islam. Dan ataupun juga ahli kitab, ya, yang disebut sebagai ahli kitab. Siapa dia ahli kitab? Ahli kitab ialah mereka yang beragama Yahudi dan Nasrani. Kenapa sembelihan mereka diterima? Kerana apabila mereka nak menyembelih, mereka menyebut nama Allah. Mereka menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka menyembelih binatang ternakan mereka kerana Allah. Seterusnya ialah niat kerana Allah. Penyembelih tadi mesti ada 2 syarat ini, ya, 2 syarat ini, iaitu agamanya Islam atau ahli kitab, dan kemudian niatnya, niat kerana Allah. Apa agaknya ya Nisa contoh niat bukan kerana Allah ni yang pernah berlaku dalam masyarakat kita? Contohnya kan Ustazah, haiwan yang disembelih ataupun dibunuh kerana aktiviti-aktiviti syirik seperti pemujaan. Ya. Mungkin nak berubat, contohnya nak beri jamuan kepada tempat-tempat yang dianggap keramat dan sebagainya, ya. Jadi kalau sembelihan seperti ini haram sembelihan itu, dan haram jugalah untuk kita makan haiwan tadi, ya. Jadi kita kena pastikan sembelihan itu niatnya hanya kerana Allah. Okey. Seterusnya, kita nak tengok murid-murid boleh nampak tak? Iaitu syarat kepada binatang sembelihan. Syarat kepada binatang sembelihan. Ada satu istilah yang mungkin kita tak biasa dengar, iaitu hayah mustaqirrah. Hayah mustaqirrah. Ya? Apa maksud hayah mustaqirrah? Iaitu dia masih hidup, dia masih ada nyawa, bukan nyawa-nyawa ikan, ya. Contoh dalam situasi mungkin ada lembu yang kena langgar, ya, ataupun ayam yang dah kena langgar ataupun terjatuh, dia masih lagi ada nyawa. Orang tengok masih hidup ni, bernafas masih hidup lagi boleh ni, membazir ni. Kita kena sembelih. Apabila kita sembelih ayam itu atau binatang tersebut dan dia bergerak, maksudnya tindak balas dia tu adalah kuat, maksudnya dia ada hayah mustaqirah. Tapi kalau dia gerak perlahan, kaki dia dah istilahnya orang kata macam dah gedik dia tu apa? Dah lemah. Awal-awal tu dah lemah. Sepatutnya dari awal tu dia kuat kan. Ini kalau dah awal-awal tu lemah, maksudnya dia memang dah tak ada nyawa. Nyawa dah di hujung tanduk kan. Jadi binatang yang tidak ada hayah mustaqirah haram dijadikan makanan. Seterusnya mesti putus urat tadi. Apa dia? Ingat lagi tak uratnya ada 2? Urat halqum dan urat marik. Binatang ataupun makhluk seperti kita yang ada tulang belakang ni mesti ada 2 urat tu kan? Betul. Urat halqum di tengah dan juga urat marik di kiri kanannya. Pastikan kedua-dua urat ini diputuskan. Jadi teknik ataupun kaedah sembelihan ni mesti belajar. Mesti ditunjukkan oleh orang yang betul. Okey, seterusnya kita lihat pula syarat sembelihan yang ketiga, alat yang boleh melukakan. Saya nak tanyalah adik-adik di Google Meet, apa agaknya alat-alat yang sesuai digunakan untuk kita membuat sembelihan? Siapa nak kongsikan? Ada tak adik-adik di sini yang pernah menyaksikan sembelihan, yang pernah menyembelih atau pernah menyaksikan atau pernah mengikuti aktiviti itu bersama-sama? Ada? Pernah tak tengok alat yang digunakan? Okey, Ardini nak bagi pandangan, apa alat yang selalu digunakan untuk sembelihan? Pisau. Selalunya pisau lah kan. Tapi tahu tak Nisa, pisau ni ada bermacam-macam jenis tahu Nisa. Kita yang tak mahir ni mungkin kita tak tahu sangat. Betul. Kan. Pisau tu dia bukannya pisau yang besar gitu kan. Pisau yang tebal, dia masih
nipis pisau tu, halus matanya, diasah dengan betul-betul tajam. Selalunya kalau tukang sembelih tu dia memang ada pisau khas. Ya. Dia tak adalah pisau Campur-campur. potong bawah, Pisau dapur bukan ya? pisau dapur yang pelbagai tu. Dia memang ada pisau khas. Kenapa perlu ada pisau yang betul-betul tajam? Nanti kita akan lihat dalam hikmahnya. Baik. Okey. So ingat, inilah syarat-syarat sembelihan yang perlu dipatuhi agar sembelihan kita tadi sah. Okey, Ustazah nak tanya Nisa. Nisa pernah menyembelih? Saya tak pernah menyembelih. Pernah tengok? Pernah tengok depan-depan pernah. Pernah tolong bantu pegang hujung-hujung ke? Saya takut Ustazah sekejap lagi kalau lembu tu kaki dia kena kat saya melanting. Okey, sekarang dalam masa kita PDPR, memang guru-guru tak dapat nak laksanakan amali. Sebelum-sebelum ini Ustazah memang adakan setiap tahun mengadakan amali sembelihan di sekolah, bersama murid-murid. Kita sembelih ayam selalunya ya. Jadi murid-murid boleh tonton mana-mana video yang sah ya, video yang sah, video yang benar tentang cara-cara sembelihan. Baik. Okey. Ini dia ya, urat halqum iaitu saluran pernafasan, urat marik pula ialah saluran makanan. Kedua-dua urat ini wajib diputuskan semasa sembelihan. Mencabar kalau binatang yang besar ya, seperti kambing, unta dan juga lembu, mereka akan pastikan, tukang sembelih akan pastikan urat itu dikumpulkan di kawasan hadapan, ya, boleh dirasa, kemudian sebab tu dipegang, kemas-kemas ya, dan dilakukan sembelihan ya. Haram menggunakan alat sembelihan daripada kuku, gigi dan tulang. Maksudnya dari organ badan haiwan ataupun haiwan lah kan. Kuku, mungkin kuku harimau yang walaupun tajam. Mungkin tulang binatang yang telah dibentukkan, diasahkan jadi pisau ke, ataupun tanduk belalai gajah yang dijadikan pisau ke, walaupun tajam tetapi haram digunakan. Hanya pisau dalam bentuk kita sekarang ni selalunya menggunakan keluli. Keluli besi ya. Apa-apalah bahan material yang boleh dijadikan pisau, tapi bukan bahan-bahan dari kuku, gigi dan tulang ya. Ada yang bertanya kenapa? Pasti ada hikmahnya di sebalik setiap yang Allah suruh dan setiap yang Allah haramkan, pasti ada hikmahnya. Cuma kadang-kadang tak terjangkau di akal kita. Tak terjangkau di akal kita. Sebagai seorang Islam, kita kena patuh dan kita kena terima, sebab suruhan-suruhan ini bukan dari manusia, bukan datang dari manusia, tetapi datang dari pencipta kita, yang lebih arif, yang lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Betul. Okey. Dan kita nak tengok apa di sini. Di sini ialah kita nak tengok sunat sembelihan ya. Jadi maksudnya murid-murid yang ada di rumah, di mana sahaja anda berada, mungkin ya, yang duduk dekat kawasan-kawasan yang ada ladang kan, tak mustahil anak-anak murid kita ada duduk di kawasan-kawasan yang boleh menternak lembu, kambing, ayam, itik kan. Pasti mereka ni ada pengalaman-pengalaman kan? Jadi Ustazah nak cadangkan anda yang ada peluang duduk di kawasan-kawasan seperti itu, buatlah sharing video-video supaya kita ada satu perkongsian dengan kawan-kawan yang duduk di bandar, yang tak pernah jumpa ayam, hanya jumpa ayam di supermarket. Ayam sejuk buku je. Hanya jumpa ayam di supermarket yang telah pun dibungkus, yang telah pun disejuk beku. Betul tu Nisa ya. Jadi ini satu pengalaman yang berharga yang boleh kita kongsikan bersama-sama. Dan adik-adik yang menyembelih binatang, pastikan anda melaksanakan sunat-sunat sembelihan. Sunat-sunat sembelihan. Kita tengok apa yang penyembelih kena lakukan. Boleh tak adik-adik di rumah sana baca? Menajamkan pisau, membaca basmalah. Apa dia basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak baca, apa hukumnya Ustazah? Kalau tak baca hukumnya makruh, tapi sah ya. Sebab membaca bismillah tu sunat. Yang wajib ni ialah niat kerana Allah. Ingat, niat kerana Allah. Dan menyembelih pada waktu siang. Okey, kalau sunat, itu sunat sembelihan. Nanti baru kita tengok yang makruh. Kita tengok pula binatang sembelihan. Binatang sembelihan yang kita nak sembelih,
kita disunatkan kita melakukan ataupun lakukan ke atas mereka dengan cara yang terbaik. Rehatkan mereka, beri dia makan, dan yang ini ialah membaringkan binatang pada rusuk kiri supaya dia dalam keadaan yang tenang, keadaan yang mudah untuk disembelih. Dan alat sembelihannya mestilah yang benar-benar tajam, benar-benar tajam. Okey, kalau sunat lawannya makruh. Wajib lawannya haram. Sunat lawannya makruh. Jadi Ustazah nak minta adik-adik di Google Meet, boleh tak berdasarkan info sunat sembelihan ini, adik-adik cuba berikan pandangan ataupun cuba berikan apa agaknya lawan daripada sunat ini. Kita berbincang, kalau salah nanti kita sama-sama betulkan, ya. Okey, silakan. Siapa nak cuba apa makruh sembelihan yang melibatkan penyembelih? Apakah amalan-amalan yang makruh? Makruh maksudnya amalan ini dibenci oleh Allah. Walaupun sembelihan itu sah, tapi Allah tak suka. Rasanya tadi Ustazah dah sebut satu. Ustazah dah sebut satu. Bagus Nisa. Ada yang nak kongsikan? Ya, siapa nak kongsikan tu? Boleh angkat tangan. Okey, Zakwan. Silakan. Terima kasih Zakwan. Apa dia Zakwan? Nombor 1, menyembelih di depan haiwan binatang lain. Sembelih di hadapan binatang lain. Okey. Ada lagi? Ada lagi nak kongsikan? Tak, ada lagi yang makruhnya lagi tu? Syafizul. Makruh sembelihan. Okey. Memukul dan menyepak binatang. Oh, okey. Memukul dan menyepak binatang. Itu mungkin aspek binatang. Okey, siapa lagi nak cuba? Lagi? Ada lagi yang nak cuba? Ardini ke, Ain ke, Farah ke? Azri ke? Makruh sembelihan. Ya, okey Farah. Silakan. Pisau yang tumpul yang boleh menyeksa binatang. Pisau yang tumpul. Okey, tadi yang diberi oleh Zakwan, Ustazah tak berapa dengar sebenarnya, tapi Nisa dengar, iaitu menyembelih di hadapan binatang lain. Okey, jom kita tengok satu persatu. Okey. Betul. Makruh menyembelih di hadapan binatang yang lain. Selalunya ni kalau berlaku dalam macam Nisa sebut tadilah, bulan hari raya korban, ada banyak binatang yang nak dikorbankan. Jadi jangan menyembelih di hadapan binatang yang lain, sebab binatang pun ada perasaan juga. Okey. Dan tidak membaca basmalah. Kalau sunat tadi baca basmalah, makruhnya ialah tidak membaca basmalah. Ini Ustazah sebut tadi. Ya. Sunatnya menghadap kiblat, makruh kalau tidak menghadap kiblat. Maksudnya ada situasi yang mungkin kita tak boleh nak menghadap kiblat, tapi sah sembelihannya, cuma makruh. Okey. Sembelihan pada waktu malam, mestilah, kalau waktu malam apa jadi agaknya Nisa, takut nanti tersalah potong. Ya, tersalah potong dan tersilap. Mungkin berlaku kesilapan di situ. Jadi kalau nak sembelih binatang, mestilah sembelih pada waktu malam. Siang. Maaf, malam. Okey. Okey, seterusnya jangan menyeksa binatang seperti yang Syafizul sebut tadi. Jangan disepak, jangan dipukul, sebelum binatang tu nak dibunuh. Disepak dulu, dipukul dulu untuk melemahkan binatang itu. Yalah, binatang kan mungkin dia tahu dia nak kena sembelih, dia mula teronta bila kita tarik tu. Nanti janganlah pukul sepak dia, kesian. Ustazah ada tengok dalam satu YouTube, murid-murid pun boleh tengok juga. Dia dipanggil Mercy Slaughtering in Islam. Jadi kaedah yang mereka gunakan, mereka baca ayat Bismillahi Allahu Akbar, dibacakan kepada binatang tersebut. Baik. Binatang tu jadi akur dan follow, ikut, dan ikut untuk disembelih. Sebab binatang ni pun hamba Allah. Betul. Dia taat kepada Allah, dia tahu kejadian dia adalah untuk dijadikan sumber makanan manusia. Mereka reda. Dia tak macam manusia. Manusia banyak yang protes. Haiwan adalah makhluk yang paling taat dengan perintah Allah. Tak pernah ada yang protes. Kambing tak pernah tak nak jadi kambing. Okey. Seterusnya, pisau yang tumpul, seperti yang Farah sebut tadi, adalah makruh. Jangan sesekali menggunakan pisau yang tumpul, sebab dia akan melambatkan proses sembelihan, seperti macam yang ada bergerigi, gergaji. Bukan seperti gergaji, bukan ada sumbing-sumbing. Jadi inilah yang kita kena amalkan, iaitu
jangan lakukan perkara yang makruh, tetapi usahakan, amalkanlah ya. perkara yang sunat. Ustazah, kalau pisau tu kan kalau ditumpul, maknanya dia tidak dapat memutuskan urat hakum dan urat marid macam dengan lambat. pantas. Dia macam lambat jadi dah menyeksa binatang. Ya, betul. Baiklah, setakat ini kita telah pun belajar berkenaan dengan sunat sembelihan dan juga apa yang makruh. Kita akan berhenti rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Jumpa anda selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih menonton Teras di Didik TV KPM. Jadi kita akan teruskan sesi pembelajaran kita di bawah topik sembelihan mata pelajaran pendidikan Islam bersama dengan Ustazah Salina. Silakan Ustazah. Ya, terima kasih Nisa. Ya, kalau kita lihat ya, Islam adalah agama rahmat dan kasih sayang. Bukan hanya sesama manusia tetapi juga kepada haiwan, ya. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik iaitu ihsan atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh binatang, maka berlaku baiklah dalam hal tersebut. Jika kamu menyembelih, segerakanlah sembelihan kamu. Hendaklah kamu mengasah pisau dan menenangkan binatang sembelihan. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya, ya, ini yang diajar oleh Islam. Apabila membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Apabila menyembelih, segerakanlah sembelihan. Itu yang dipanggil ihsan, ya. Jadi amalan-amalan sembelihan dalam Islam ini, kita mengamalkan sifat ihsan untuk kita dapatkan sumber makanan yang baik, pada masa yang sama tidak menzalimi binatang tersebut dan tidak menyakiti binatang tersebut. Okey, jadi mari kita lihat apakah hikmah sembelihan. Sebelum tu boleh tak murid-murid kita dah tahu tentang maksud sembelihan, hukum dan juga dalil serta rukun, syarat, sunat dan juga perkara makruh. Boleh tak? Apakah hikmah ni kebaikan, ya? Apa agaknya kebaikan yang kita boleh dapat melalui sembelihan secara Islam? Okey, boleh anak-anak dekat Google Meet sekarang ni, siapa yang nak cuba dulu? Ya, Ain, Afia, silakan. Sembelihan ini dapat membezakan antara daging yang halal dan haram supaya terhindar daripada sebarang penyakit. Okey, bagus. Okey, orang lain ada nak yang cuba? Lain macam mana? Okey, Adi ni dulu. Adi, silakan. Nampak Farah pun angkat. Okey, silakan Adi ni. Dapat menghindari diri daripada penyakit kerana daging segar dan bersih daripada bakteria. Okey, ya, bagus. Seterusnya Farah. Farah, tadi Farah angkat tangan. Ya, silakan Farah. Supaya binatang tidak terseksa kerana mati dengan cepat. Ya, binatang tidak terseksa, terseksa, mati dengan cepat. Okey, kita tak dengar lagi kita punya murid-murid lelaki ni. Macam mana? Siapa nak cuba dulu? Hero 4 digital. Okey, hero 4 digital. Okey, Syafizul, silakan. Mendapat keredaan Allah kerana melaksanakan syaratnya. Syariat. Ya, mendapat keredaan Allah kerana melaksanakan perintahnya. Okey, siapa lagi? Ada 2 orang lagi. Okey, siapa nak mula dulu? Silakan Azri. Azri, silakan. Supaya binatang itu halal dimakan dan ibadat kita diterima. Ya, ibadah diterima. Binatang tadi halal dimakan. Ada kaitan ya antara makanan dengan ibadat. Okey, bagus. Zakwan, last kali Zakwan. Tak ada orang lain dah. Silakan Zakwan. Allah memelihara maruah manusia ataupun dengan melakukan sesuatu secara betul dan baik.
Ya, supaya Allah memelihara maruah kita. Lakukan sesuatu dengan cara yang terbetul. Dengan cara yang betul. Kadang-kadang kan Nisa, kalau kita tengok orang memperlakukan kekejaman kepada haiwan, apa pandangan kita kepada orang tu? Kita mesti ada tanggapan yang negatif. Orang ni macam ni rupanya dia. Ya. Jadi, Islam menggariskan kita seperti yang anak-anak sebut tadi, kita lihat hikmah ini dari dua sudutnya, dari sudut syarak dan juga dari sudut sains, ya. Dari sudut syarak seperti yang disebut oleh murid-murid tadi, kita dapat bezakan antara daging yang halal dan daging yang haram, supaya kita tidak terlibat makan makanan yang tidak baik dan menjadikan ibadat kita diterima. Ya, betul. Ada kaitan antara makanan dengan ibadat, ya, ada kaitan antara makanan dengan ibadat. Dari sudut sains juga, tadi ada murid-murid menyebutkan untuk menjaga kesihatan. Betul, bebas daripada bakteria. Ya, sebab bakteria dia suka hidup dekat darah. Betul. So apa yang berlaku dalam proses sembelihan ialah apabila diputuskan di bahagian leher, iaitu urat halkum dan urat mariknya, maka darah dari seluruh badan akan keluar dengan cepat. Dan semua menyebabkan daging tadi tak ada darah-darah tidak tersekat, yang menyebabkan daging akan menjadi rosak disebabkan bakteria. Betul. Ini telah dibuat kajian, ya. Kalau murid-murid tengok dalam beberapa laman web yang dipercayai lah, ya. Saintis pernah mengkaji, ya. Tetapi kita sebagai seorang Islam, kita meyakini sebab ini adalah dari Allah. Walaupun yang akhir-akhir ini ada juga para saintis yang tidak mempercayai, ya, tentang kaedah Islam ini, ya. Tetapi kita sebagai seorang Islam, dan telah terbukti dalam sains bahawa bakteria tidak akan membiak di dalam darah yang ada pada haiwan itu, kerana darahnya semua dah dikeluarkan. Dan kita yakin kaedah ini adalah kaedah yang paling tepat kerana dia datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, Ustazah, sebenarnya kan dalam pada kita belajar macam-macam mengenai sembelihan. Banyak nota saya hari ini dan diharapkan rakan-rakan di rumah pun dapat mencatat nota-nota anda. Kita sebenarnya telah pun tiba di penghujung kelas. Jadi tiba masa untuk saya minta Ustazah Salina berikan kita sedikit konklusi ataupun mungkin ada homework ke untuk rakan-rakan di rumah. Silakan untuk Ustazah. Anak-anak di rumah, ya. Anak-anak di rumah, anda boleh buat latihan ini dan adakan sesi perbincangan bersama guru-guru anda. Boleh print screen, ya. Ya, okey. Dan juga ini soalan kemahiran aras tinggi. Baik. Ya. Bagaimana cara nak mengatasi masalah ini? Bincangkan bersama rakan-rakan dan juga guru anda di sekolah anda. Jadi kesimpulannya, ya. Kesimpulannya, Nadia, Nisa, apabila Allah memerintahkan kita sesuatu perkara, pastilah ada kebaikan di dalamnya. Sebagai seseorang yang mentaati perintah Allah, laksanakanlah perintah Allah itu sebaik mungkin. Kita lakukan itu kerana Allah, maka Allah akan berikan rahmat kepada kita. Kerana mencari yang halal itu wajib. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Ustazah Salina. Terima kasih kepada rakan-rakan saya dari SMK Taman Datuk Harun Petaling Jaya, kelas 4 digital, Ustazah, ya? 4 digital, kerana bersama-sama dengan kami mewakili sekolah anda. Terima kasih kepada semua yang menonton. Diharapkan apa yang kita belajar pada hari ini memberikan manfaat dan pengetahuan kepada kita semua. Baiklah, kita akan akhiri episod kali ini. Istimewa, Ustazah minta saya untuk bacakan sebahagian daripada surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 4. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod teras yang akan datang. Saya Nisa K. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu hendak dustakan? Wahai diri, maka nikmat Tuhanku yang manakah yang aku hendak dustakan? Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Karim. Ya Allah, terima kasih Allah atas nikmat yang tidak terhingga yang Engkau telah berikan kepada diriku. Dapat menikmati keindahan alam
yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Merasai hangatnya bahang mentari. Menikmati indahnya sinaran rembulan. Menikmati pelbagai juadah makanan. Mendengar dersiran angin. Alunan pelbagai bunyi yang menjadikan diriku tenang. Nikmat Tuhanku yang manakah yang hendak aku lupakan? Ya Allah, terima kasih ya Allah atas nikmat keluarga yang Engkau titipkan. Ibu, ayah, adik-beradik, sanak saudara, jiran tetangga, sahabat handal, rakan sekerja yang dengannya menjadikan daku bahagia. Nikmat Tuhanku yang manakah yang aku hendak dustakan? Terima kasih ya Allah kerana pada saat ini aku masih bernafas. Jantungku masih berdenyut. Akal fikiranku masih boleh berfikir. Hati sanubariku masih boleh merasai. Yang dengannya memberi peluang kepada diriku untuk menginsafi diri dan membaiki diriku. Nikmat Tuhanku yang manakah yang aku hendak dustakan? Allahumma ya Rahman, ya Rahim, ya Wahhab, ya Razzaq. Terlalu banyak nikmat-Mu ke atas kami, ya Allah. Tidak dapat kami bilang dan tidak dapat kami hitung. Justru itu, ya Allah. Bantulah, ya Allah. Bantu kami untuk sentiasa mengingati-Mu sepanjang masa, sama ada pada waktu terluka maupun bahagia. Bantu kami, ya Allah, untuk mensyukuri-Mu. Jangan biarkan kami alpa dan leka sehingga mengheret kami ke dalam binasa. Bantu kami untuk menunaikan ibadat yang terbaik kepada-Mu, kerana dengannya menjadikan kami hamba-Mu yang beriman dan bertakwa. Didik TV KPM